Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Adakah anda semua sihat? Soleh doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-206. Alhamdulillah. Solehah nak minta tolong kepada anda semua, tolong share dan tolong kongsikan Solehah punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Hai, waalaikumsalam Angga Masyita. Okey, Alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama dengan majlis ilmu pada hari ini. Jom kita selawat dahulu dan berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu taman-taman syurga pada hari ini, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi. Hai Kak Zia Alia. Hai Wani Rahmat. Hai Kak Haiza. Okey, Alhamdulillah. Thank you yang bersama dengan majlis ilmu pada hari ini. So, tajuk kita hari ini adalah ilmu itu cahaya hidup. Kenapa ilmu itu dikatakan sebagai cahaya? Cahaya di sini bermaksud nur. Kalau hidup kita manusia dekat muka bumi ni tak ada cahaya, tak ada petunjuk, tak ada arah tuju, tak ada hala tuju, bagaimana kita nak mencapai kejayaan yang hakiki? Kejayaan hakiki di sini bermaksud kita nanti adalah tempat pengakhiran kita adalah di hari akhirat kelak. Sebab dunia ni hanyalah persinggahan. So kita nak pastikan hidup kita ni sentiasa diberkati, sentiasa beroleh ilmu yang bermanfaat. Hendaklah kita cari ilmu. Cari ilmu mengenal Allah, cari ilmu turn back to Allah, cari ilmu yang bermanfaat buat akhirat kita. Bukanlah kita sibuk kejar keduniaan. Sebab dunia ni hanya sementara. Dunia adalah tempat kita bercucuk tanam, dan akhirat adalah tempat kita menyemai hasilnya. Apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, apa perbuatan kita di dunia ini, penilaiannya nanti Allah akan nilai di hari akhirat kelak. So, teruskan buat kebaikan, insya-Allah. Waalaikumsalam Bidadari Maryam. Hai Bidadari Kak Mai. Lagi siapa? Hai Bidadari Syawira Bihasna. Okey, Alhamdulillah. So, kita kena cari ilmu yang boleh membawa kita ke jalan akhirat. Carilah ilmu akhirat. Kejarlah ilmu agama. Kalau kita tak pandai mengaji Al-Quran, belajarlah tadabbur Al-Quran. Macam juga kita setiap hari, kalau kita mengaji, tapi kalau kita tak menghayati isi di dalam ayat Al-Quran tu, kita seolah-olah mengaji yang kosong. Biarlah kita mengaji tu mengaji yang bermanfaat, di mana kita faham setiap maksud satu persatu, tafsir Al-Quran, tajwid macam mana, taranum macam mana. InsyaAllah ilmu-ilmu ni kalau kita belajar, kita lebih dekat dengan Allah. Kita akan merasai di dalam jiwa ni bahawa kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, ilmu yang hendak kita cari yang menjadi sebagai petunjuk dan cahaya di dalam dunia ini adalah ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ilmu yang menolak apa sumber Al-Quran dan Sunnah, kita jauhi. Sebab kita tak nak ilmu yang sesat. Kita nak ilmu yang sentiasa membawa kita ke jalan akhirat, yang sentiasa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjauhkan. Kalau sesuatu ilmu tu kita belajar tetapi menjadikan kita lalai, menjadikan kita leka, menjadikan kita kejar keduniaan, itu adalah ilmu yang salah. Tetapi biarlah kita ilmu yang seimbang dunia akhirat. Dunia kita dapat, akhirat lagilah berganda-ganda. Allah bagi kita kelebihan nanti, insya-Allah.
Okey, yang ketiga, hendaklah bila kita cari ilmu tu, pastikan ilmunya adalah ilmu yang sahih, ilmu yang ada guru, insya-Allah. Sebagai contoh, kalau kita nak belajar ilmu akidah, kita nak belajar ilmu fiqh, nak belajar ilmu ibadah, kita kena cari guru yang betul. Kena cari guru yang memang di bidangnya. Jangan cari guru Google, jangan cari guru celup, guru yang tak diiktiraf. Tetapi biarlah kita cari guru yang sentiasa meletakkan Allah nombor satu, di mana itulah bidang dia. Dia tidak menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Dia sentiasa membetulkan anak-anak muridnya yang dalam kesilapan. Guru-guru yang sebeginilah yang kita cari, yang menjaga adabnya, yang baik akhlaknya, yang tinggi ilmunya. Dan disitulah kita lihat orang yang tinggi ilmunya dan amalkan ilmunya, insya-Allah peribadi dia akan melambangkan ilmu tersebut dia amalkan. Tetapi andai kita banyak ilmu tetapi akhlak tidak bagus, peribadi kita tidak bagus, tidak boleh menjadi contoh, maka itu bukan guru yang baik. Guru yang baik ini adalah role model. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Dan juga kita boleh lihat contoh tauladan suami yang terbaik, bapa yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwatun hasanah, menjadi contoh dan ikutan sepanjang zaman, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, ilmu yang kita nak cari sebagai cahaya hidup kita hendaklah ilmu yang boleh selesaikan masalah ummah, ilmu yang boleh menyatu padukan seluruh ummah daripada perpecahan, daripada pergaduhan. Sebagai contoh, macam FTR ada ajar bagaimana kita nak menyatukan serta mendirikan semula Baitul Muslim yang hampir retak, hubungan kekeluargaan adik-beradik yang hampir terputus boleh dibetulkan dengan ilmu yang betul, iaitu ilmu turn back to Allah. Sebabnya kadang-kadang Allah uji kita dengan perceraian, Allah uji kita dengan pasangan yang tak sekufu dengan kita. Tetapi di sebalik hikmah ujian itu, sebenarnya Allah nak kita mendalami ilmu agama dengan lebih mantap. Allah nak kita mencari ilmu, Allah nak kita cari solusi. Solusi yang terbaik adalah solusi turn back to Allah. Sebab manusia ni, kalau dia jauh daripada Allah, memang dia banyak diuji. Dan kalau dia semakin lupa diri, semakin meletakkan akhirat tu jauh daripada dia, maka Allah bagi dia ujian untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya adalah kita hendaklah yakin bahawa Allah ini adalah pemilik segala alam. Ilmu dekat dunia ni memang sangat luas. Sebab tu kita ada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai penyuluh. Ilmu di dalam Al-Quran je dah terlampau banyak. Sebab tu kalau kita ada masalah, rujuk Al-Quran. Ada masalah hidup, cari Al-Quran, solat, ambil wuduk, baca Al-Quran banyak-banyak, insya-Allah hati kita akan tenang dan jiwa kita akan lapang. Sebab kita menyebut kalamullah, kita sebut nama-nama Allah dengan zikrullah, kita tak tinggal selawat, kita tak tinggal menjaga amalan-amalan sunat yang lain, dan kita tak tinggal juga ibadah seperti sedekah, infakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir yang Solehah nak share kepada anda semua, bagaimana ilmu itu dikatakan sebagai cahaya hidup kita adalah apabila ilmu itu bermanfaat kepada diri kita, di mana ilmu itu boleh mentarbiah diri kita dan memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Mungkin sebelum ni kita jahil, mungkin sebelum ni kita tak banyak ilmu, mungkin sebelum ni kita tak tahu hukum hakam. Contoh, tutup aurat adalah wajib, dakwah adalah wajib, tetapi sebelum ni kita tak jelas, kita tak cakna pun. Kita ingatkan dakwah ni hanya untuk mereka yang nak sahaja, tetapi kewajipan dakwah adalah kepada semua umat Islam. Semua umat Islam wajib berdakwah kepada diri sendiri, wajib berdakwah kepada keluarga-keluarganya, wajib berdakwah kepada orang yang terdekat, insya-Allah. Sebagaimana Rasulullah bermula sebagai dai adalah daripada keluarga terdekat dan juga sahabat-sahabat terdekat. Bagaimana kita nak dakwah keluarga kita? Contoh, kalau ada keluarga kita yang free hair, keluarga kita yang tak pakai tudung, so macam mana kita nak dakwah dia? Macam mana kita nak tarbiyah dia, nak ajak dia menjadi lebih baik?
hendaklah kita tunjukkan dulu contoh teladan supaya dia yakin dengan kita. Memanglah hidayah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah hidayah itu perlu dicari. Tetapi ada masanya kita kena berusaha. Berusaha untuk mencari ilmu, berusaha untuk berkawan, cari circle, cari guru, cari seseorang yang boleh pimpin kita ke arah kebaikan. Dan kita kena yakin bahawa sahabat syurga ni, kalau dia adalah sahabat yang baik, dia takkan biarkan kita terkapai-kapai. Dia takkan biarkan kita hanyut. Dia takkan biarkan kita semakin leka, tetapi dia akan pimpin kita ke jalan akhirat. Dia akan bawa kita sama-sama untuk turn back to Allah, insya-Allah. So, semoga bermanfaat Soleh punya perkongsian ilmu hari ni. Soleh minta maaf kerana rushing dalam perjalanan nak balik kampung. Sebenarnya sekarang ni baru sampai Selangor. So lagi beberapa jam, dalam 2 jam macam itulah. So insya-Allah Soleh akan sampai ke destinasi. Doakan perjalanan selamat. Dan Soleh sebagai seorang musafir, doakan agar anda semua beroleh husnul khatimah, beroleh kemanisan iman, sentiasa tenang menghadapi ujian dan masalah hidup. InsyaAllah sama-sama kita turn back to Allah. Dan sentiasalah kita jangan kedekut untuk upgrade ilmu, kerana ilmu itu cahaya. Macam tajuk Soleh hari ni, ilmu itu cahaya yang akan membimbing kita ke jalan yang Allah reda. InsyaAllah doa musafir, doa yang makbul. InsyaAllah kalau anda ada hajat dan ada doa yang nak sangat-sangat Soleh doakan, boleh PM tepi. InsyaAllah tadi ada beberapa orang sahabat, ramai dah PM tepi nak minta kirim doa. So insyaAllah dalam perjalanan Soleh bacakan, dan semoga Allah kabulkan doa dan permintaan kita, insyaAllah. Okey, berjumpa lagi esok hari insyaAllah di waktu yang sama. Soleh akan live di page FTR Bidadari Solution, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.